Lipan Baram merupakan gelaran yang digunakan oleh Brunei kepada penduduk pribumi di Sungai Baram yang bermaksud tentera Baram yang diwujudkan pada abad ke-18. Nama itu cukup menggerunkan kerana ramai pahlawan-pahlawan Dayak dari suku orang Ulu yang tidak gentar untuk berperang, lebih-lebih lagi sudah menjadi tradisi kaum Dayak di Pulau Borneo yang terkenal dengan ngayau, iaitu adat memotong kepala yang sememangnya amat ditakuti oleh masyarakat luar, terutamanya pelayar-pelayar dan saudagar dari luar kawasan Pulau Borneo. Kewujudan gelaran ini hanya diceritakan dalam bentuk lisan oleh generasi tua penduduk pribumi di Sungai Baram. Gelaran ini menggambarkan sifat-sifat kepahlawanan dan keberanian penduduk pribumi Baram pada zaman tersebut sewaktu Baram mempertahankan wilayah kekuasaan Brunei. Lipan Baram juga ditugaskan menjaga tanah di bawah kekuasaan Kesultanan Brunei seperti Miri, Tutong, Belait dan Limbang. Kali ini admin ingin mengupas sedikit sejarah Lipan Baram agar sejarah ini tidak tenggelam di telan zaman. Teruskan menonton hingga habis dan tinggalkan komen di bawah jika ada info tambahan berkenaan sejarah ini. Empayar Brunei, sebuah empayar yang besar suatu ketika dahulu, kekuasaannya diluaskan ke seluruh pesisir dan pedalaman Borneo, beberapa wilayah di utara Sulawesi dan sampai ke Manila, Filipina di atas bantuan pahlawan-pahlawan Dayak ketika itu. Seperti dalam sejarah Kesultanan Brunei, pengasas Kesultanan Brunei yang pertama iaitu Awang Alak Betatar merupakan orang Dayak dari suku Bisaya. Beliau memeluk Islam pada kurun ke-13 setelah menjalankan perdagangan dengan pedagang Arab Timur Tengah dan menukar namanya kepada Sultan Muhammad Shah. Pemerintahan beliau bermula pada tahun 1363 hingga beliau mangkat pada 1402 dan digantikan dengan Sultan Abdul Majid Hassan. Kesultanan Brunei mengalami kemerosotan akibat perang saudara antara Sultan Abdul Momin dan Sultan Muhyiddin. Sultan Abdul Momin dikalahkan dan terbunuh dalam pertempuran tersebut. Dengan bantuan Kesultanan Sulu, beliau berjanji memberikan Sabah sebagai kawasan jajahan Kesultanan Sulu sebagai balasan. Menurut sejarah Brunei, hubungan kerajaan Brunei dengan suku-suku Dayak di Sungai Baram bermula sejak abad ke-16. Ini terbukti apabila tentera Sepanyol berjaya menakluki ibu kota Brunei iaitu Kota Batu pada tahun 1578. Sultan Abdul Qahar telah berundur ke Baram sehingga baginda dikatakan mangkat di Long Bam, sehingga kini kawasan perkuburan Bukit Alo di seberang Long Bam ini dikatakan keramat atau angka kerana sesiapa yang pergi ke tempat tersebut akan jatuh sakit. Menurut sumber, etnik terbesar yang mendiami Sungai Baram ialah etnik Kayan, namun begitu, dua etnik terbesar yang dikenal pasti lebih awal mendiami Sungai Baram ialah etnik Lun Labu atau orang Labu dan etnik Kemaluh iaitu cabang daripada kaum Kelabit Krayan dan juga etnik Gaai yang akhirnya melahirkan etnik Kayan di Kalimantan Timur. Selain itu, terdapat juga etnik Kiput, Narum, Berawan, Lelak, Mering, Punan, Kenoit, Siting, Bukatan, Sundaya, Dali, Baung, Tring, Kajaman, Agis, Tagar dan Narum dan banyak lagi yang mendiami Baram Hilir. Brunei juga mempunyai hubungan yang baik dengan etnik Kiput yang sekarang mendiami Kuala Tutuh. Hubungan ini bermula apabila mereka berada di Long Bam. Sultan Brunei telah melantik Sakan Dapa untuk menjadi wakil baginda memerintah Long Bam dengan dikurniakan gelaran orang kaya pemanca Sakan. Etnik Kiput di Kuala Tutuh hingga hari ini masih menyimpan keris yang dikurniakan oleh Sultan Brunei kepada orang kaya jua tuah sebagai tanda kuasa memerintah Long Bam. Selain itu terdapat banyak nama-nama besar dilantik oleh Sultan Brunei dalam menjaga kekuasaan seperti orang kaya Mana, orang kaya Tajan, orang kaya Ludan, orang kaya Talasat, orang kaya Lidam dan orang kaya Panglima Lu. Dalam peristiwa pencerobohan British ke Limbang pada 1895, salah seorang ketua etnik Kiput yang bernama orang kaya Temenggung Lawai telah berjaya membunuh seorang Inggeris semasa peperangan di Long Melalap. British menghantar utusannya iaitu Tuan Lao, Abang Galau dan Pengiran Panggai untuk memujuk Raja Lawai.
Hubungan baik antara Kesultanan Brunei dengan Raja Lawai di Baram membuka peluang ekonomi dengan membenarkan pedagang-pedagang dari Brunei untuk berdagang di Baram sambil menukar barang-barang tembaga dan kain dengan hasil hutan seperti rotan dan sarang burung, kapur barus, getah dengan menjaminkan keselamatan dan memastikan tiada pemburuan kepala ke atas pedagang-pedagang dari Brunei. Raja Lawai adalah satu-satunya penerima gelaran orang kaya Temenggung yang telah mengharamkan pengutip cukai dari Kerajaan Brunei. Untuk memeriahkan hubungan di antara Kerajaan British dengan orang-orang dari Baram, Residen Baram telah menganjurkan regatta seperti yang ada di Baram sehingga kini. Suku-suku Dayak yang diakui sebagai penduduk peribumi Brunei misalnya suku Murut, Dusun, Bisaya, Tutong dan Belait. Akan tetapi pentadbiran Brunei memasukkan mereka sebagai rumpun Melayu. Selain itu, di Brunei juga terdapat suku-suku Dayak lain seperti Iban dan Kayak.